yang boleh dicegah. Makcik terpaksa melalui banyak rawatan. Tak pernah. Apa tu? Setahun lepas kahwin? Pernah dengar tapi tak pasti apa dia. Saya tak pernah dengar. Saya buat sejak 2005. Sekarang ni dah dos kedua. Tak pernah. 2 tahun yang lepas. Ni bending. Tidak kira di pelosok mana sekalipun anda berada, setiap wanita berisiko untuk menghidap kanser cervix. Di peringkat global, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menganggarkan seramai 500,000 wanita disahkan mengidap kanser cervix setiap tahun. Penyakit ini juga menjadi punca kematian kira-kira 270,000 wanita di seluruh dunia setiap tahun dengan mencatatkan satu kematian bagi setiap 2 minit. Di Malaysia, hampir 2,126 orang wanita didiagnos sebagai pengidap kanser cervix setiap tahun. Dari jumlah dicatatkan hampir 631 kes mengakibatkan kematian. Oleh kerana kanser cervix mengambil masa yang lama untuk terbentuk, sebahagian besar serangan kanser cervix biasanya membabitkan wanita yang berumur di antara 40 hingga 60 tahun. Sama seperti kebanyakan wanita lain, suatu ketika dahulu, Puan Raja Zabedah juga memandang ringan soal penjagaan kesihatan. Namun, dia tidak menyangka insiden yang berlaku pada tahun 1998 mengubah kehidupannya sekeluarga hingga ke hari ini. Jadi masa tu makcik seorang kat rumah. Selepas balik pasar, makcik kemas rumah, buat kerja macam biasa, basuh kain apa semua. Sekali masa tengah masak, terasa macam pendarahan keluar. Makcik ingatkan tarikh itu belum masa lagi makcik nak datang period. Tapi makcik terus ke bilik air, pakai pad, bertambah-tambah pendarahan tu bertambah banyak. Jadi pendarahan makin banyak keluarlah. Bila kita nak buang air kecil, benda tu keluar berketul-ketul. Macam kita gugur. Seakan-akan macam kita gugur 2-3 bulan. Sehinggalah berlarutan hingga 6 bulan. Makcik boleh tahan. Kawan-kawan pun terperanjatlah kenapa boleh tahan sampai 6 bulan. Darah tu masih keluar, kita pun masih tak ke hospital. Jadi kawan baik sebelah rumah tu yang kawan karib lah, dia menelpon anak makcik di Kuala Lumpur. Masa tu kejadian tu berlaku masa makcik duduk di Seremban. Jadi bila anak makcik datang, dia pun terus bawa ke GA Seremban lah. Di masa mula-mula bila dah dapat pendarahan tu dah tahu, lepas tu doktor masukkan 8 botol darah. Kemudian dia bagi masa 3 minggu lah untuk makcik duduk di hospital untuk berehat. Sementara dia ambil contoh dalam rahim makcik untuk hantar ke hospital KL untuk buat kajian adakah benda tu kanser atau tidak. Tapi selepas seminggu, jawapan tu diterima, memang sah benda tu adalah barah. Jadi bila penerimaan yang doktor bagi tu, memanglah kita amat sedih lah. Pasal apa bila dia cakap, makcik pendarahan tu dia kata membuatkan barah rahim sebesar bunga kopis. Jadi hayat makcik ada 50%. Dia boleh cakap lah 50% hayat makcik ni. Jadi bila dia cakap 50%, makcik tak boleh terima. Di dalam kelompok penyakit kanser, kanser cervix merupakan kanser ketiga yang paling kerap dihidapi oleh wanita di Malaysia. Kanser cervix adalah sejenis penyakit di mana sel-sel yang abnormal terbentuk pada pangkal rahim yang merebak ke seluruh badan. Setiap wanita yang pernah melakukan hubungan seksual berisiko untuk menghidap kanser cervix.
Dr. Yong Chi Ming antara pakar yang berpengalaman dalam bidang obstetrik dan ginekologi pengkhususan gini-onkologi. Sebelum ditugaskan ke Hospital Ampang pada tahun 2009, beliau pernah berkhidmat di Hospital Miri, Sarawak selama 2 tahun dan Hospital Likas Kota Kinabalu, Sabah selama 5 tahun. Menurut Dr. Yong, sepanjang 9 tahun bertugas, pelbagai jenis kes kanser cervix telah dirujuk kepadanya. Kebanyakan kes-kes yang saya terima, 20% daripadanya adalah dalam peringkat awal dan 80% daripada mereka adalah dalam peringkat yang agak lewat lah. Yang dimaksudkan peringkat awal adalah kes-kes yang boleh dibedah dan yang peringkat yang lewat iaitu 80% daripada mereka adalah kes-kes yang tak dapat dibedah lagi dan terpaksa menjalani rawatan radioterapi. Kanser cervix adalah kanser atau ketumbuhan atau tumor yang berlaku ataupun melibatkan pangkar rahim, iaitu yang dalam technical term kita panggil cervix lah. So ini adalah berlaku di mana ketumbuhan ataupun sel-sel itu membiak secara rambang ataupun out of control pada pangkar rahim iaitu cervix. Kanser pangkar rahim disebabkan kedudukan dia di bahagian pangkar rahim iaitu di bahagian bawah yang berdekatan dengan faraj dan juga di depan adalah berdekatan dengan pundi kencing dan di belakang ia adalah berdekatan dengan tempat dubur. So jadi pada peringkat awalnya dia akan berada di bahagian pangkar rahim. Tapi seterusnya kalau sekiranya ia merebak, dia akan merebak ke bahagian faraj, ke bawah, ataupun ke bahagian depan iaitu pundi kencing, ataupun ke belakang iaitu di bahagian dubur ataupun usus belakang. Dan sekiranya advance ataupun lewat, dia akan merebak ke bahagian paru-paru dan juga hati. Penyebab utama kanser cervix adalah disebabkan oleh jangkitan virus, human papilloma virus ataupun HPV. So, ini adalah merupakan penyebab utama kanser pangkar rahim dan penyebab subtype yang menyebabkan HPV yang menyebabkan kanser pangkar rahim adalah disebabkan usia yang muda, adakan hubungan seksual. Selain daripada itu, merokok merupakan salah satu daripada faktor yang dikenali lah yang menyebabkan kanser pangkar rahim. Lepas seminggu dia beritahu makcik yang makcik terpaksa dipindahkan di KL pasal memandangkan di Seremban tak ada peralatan seperti radioterapi. Jadi dia kata dia terpaksa hantar makcik ke Kuala Lumpur lah. Okey, sampai di Kuala Lumpur, lepas tu dia cek sekali lagi. Pendarahan masih lagi, masa sampai di Kuala Lumpur, masa nak buat kemo, masa nak buat apa pun masih pendarahan lagi. Jadi bermakna makcik terpaksa buat radioterapi sebanyak 39 kali. Masa tu bulan puasa. Jadi memang sedih pasal dalam bilik tu kita ni dikurung. Pasal barang-barang elektrik semua ni belah-belah kita, sebelah kita. Jadi bila dia masukkan kita tu, pancaran tu memang dekat tempat kita punya rahim tu. Jadi bila dia suruh kita baring, habis dia orang semua berlari keluar, macam kita ni dah tinggal seorang kan. Jadi dalam tu kita berfikir jugalah macam ada ke kadang-kadang kena macam kejutan elektrik ke apa ke. Yang pasal pertama kali jadi kita tak biasa lagi kan. Rasa takut, rasa menangis, macam-macam lah kita baca ayat Quran, apa yang boleh kita bacalah. Benda tu berlarutan hingga 39 kali lah dia punya radioterapi tu. Selepas doktor bagi rehat 2 minggu, kemudian saya masukkan balik ward pasal nak buat kemoterapi. Kemoterapi tu sepatutnya ada 6 cycle. 6 cycle tapi makcik cuma boleh buat 3 cycle saja pasal mungkin kita punya tahap badan kita kan dah berkurangan. Pasal bila 3 cycle tu pun kita dah rasa macam muntah, tak lalu makan. Macam-macam lah, macam kita menangis, kita pasal memang kita tak boleh terima. Pasal dia punya
ubat yang dia masuk dalam badan kita tu memang mematikan semua kita punya sel-sel yang baik, semua mati. Selepas 3 cycle, saya minta pada doktor saya nak balik. Saya tak nak duduk lagi, saya tak nak buat kemo lagi. Pasal apa, saya tak tahan. Habis tak apa, doktor bagi surat. Doktor kata tak apalah, rest. Kita buat tiga kali tu, doktor bagi rest. Tapi bila sampai dekat rumah, memang saya macam orang gila dibuatnya. Pasal bila saya baring, bila mandi, rambut semua gugur. Pasal tak lalu makan sampai 6 bulan. Saudara datang, kawan-kawan datang, semua menangis. Pasal badan saya memang macam, orang kata macam apa, tinggal tulang. Kira macam tulang dengan isi saja. Itu yang buat memang saya meronta-ronta bila apa, suami saya tutup kunci pintu. Pasal apa, bila tekanan kita datang, kita nak lari macam kita nak bunuh diri. Memang panas kat lah macam mana perasaan. Orang yang menjalani kemo saja yang memahami betapa seksanya. Sampai 6 bulan baru lalu makan. Bila 6 bulan lalu makan, pergi hospital, doktor kata, okey makcik, kita sambung balik kemo. Saya kata tak payahlah. Kanser pangkal rahim ini merupakan sejenis kanser yang boleh dicegah. Kita mempunyai 2 cara pencegahan, iaitu pertamanya adalah primary prevention, di mana kita menggunakan vaksin, vaksin HPV. Yang keduanya adalah merupakan disebabkan jangka masa yang panjang, yang bertahun-tahun untuk pertukaran daripada precancerous lesion pada pangkal rahim menjadi kanser. Jadi kita menggunakan satu cara saringan, iaitu saringan pap smear. Pap smear adalah di mana sel-sel pada pangkal rahim diambil dan dilihat di bawah mikroskop dan kita melihat pertukaran precancerous lesion, precancerous changes ataupun pertukaran prekanser pada pangkal rahim sebelum bertukar menjadi kanser. Mengikut statistik 2006, kita dapati hanya kurang daripada 50% pesakit yang pernah menghadapi saringan pap smear. Di samping itu, kebanyakannya kalau tidak pernah menjalani saringan pap smear, bila mereka datang ke hospital, mereka telah mengidap penyakit kanser. Pap smear itu merupakan satu ujian saringan yang dilakukan ke atas pesakit dan ia boleh menyelamatkan nyawa pesakit daripada mengidap kanser pangkal rahim. Ia dilakukan dengan mengesan sel-sel pra-kanser, iaitu precancerous cell pada bahagian pangkal rahim. Dengan mengesan sel-sel pra-cancerous ataupun precancerous cell ini, kita dapat merawat pesakit itu dan kejayaan merawat pesakit itu adalah amat tinggi, iaitu 100%. Tetapi kalau sekiranya telah berlakunya kanser pada pangkal rahim itu, kejayaan untuk merawat pesakit itu menurun, iaitu kita tidak dapat merawat dengan 100% pesakit ini sudah. So jadi kanser pangkal rahim ini dapat dielakkan dengan ujian saringan pap smear. Dan saringan ujian pap smear ini adalah amat senang dilakukan tanpa menggunakan apa-apa ubat ataupun bius dan ia boleh dilakukan dalam beberapa minit sahaja di bahagian pesakit luar kita. Ujian saringan pap smear ini biasanya dilakukan ke atas wanita yang telah berkahwin ataupun telah melakukan hubungan seksual dan jangka umur yang kita lakukan adalah daripada umur 20 tahun hingga 65 tahun. Dan saringan pap smear ini dilakukan dengan kekerapan 3 tahun sekali. Jika sekiranya ujian saringan pap smear itu abnormal, maka kita ada beberapa langkah kita akan ambil. Kita akan mengambil keputusan untuk recall patient itu ataupun panggil pesakit itu datang untuk rawatan susulan untuk pemeriksaan seterusnya, iaitu dalam bentuk mengulangi ujian pap smear itu ataupun menjalani satu prosedur yang kita panggil kolposkopi. Pernah? Setahun lepas kahwin? Okey je, tak takut pun. Tak pernah. Takutlah. Tak tahu. Saya tak pernah buat. Saya tak pernah dengar dan tak tahu apa tu pap smear. Pap smear? Tak tahulah.
Tahu mesti tak pernah buat. Penting ke? Ada lagi. Ni tak tahu. 1 tahun 1 kali. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, untuk mendatangkan kesan kepada penurunan kanser cervix, peratusan pap smear dibuat mestilah di antara 70 hingga 80%. Menyesal, memang menyesal lah kalau benda ni boleh orang kata balik semula kepada muda, memang kita buatlah, tapi benda ni dah terlambat kan. Makcik berharap orang di luar sana yang mana yang dah kahwin, buatlah pap smear. Ujian pap smear boleh dijalani secara percuma di klinik kesihatan, klinik desa dan hospital kerajaan. Sebagai langkah awal untuk melindungi golongan remaja perempuan daripada risiko dijangkiti kanser cervix, Kementerian Kesihatan Malaysia amat menggalakkan pengambilan suntikan pelalian HPV bagi remaja perempuan warga negara Malaysia berusia 13 tahun. Suntikan pelalian HPV ini boleh didapatkan secara percuma di sekolah pada tempoh yang telah ditetapkan. Pelalian HPV juga boleh dilakukan di klinik-klinik kesihatan di seluruh Malaysia. Ya, pelalian HPV ini merupakan satu cara pencegahan kanser pangkal rahim dan ia merupakan satu inisiatif kerajaan melalui Kementerian Kesihatan untuk memberi pelalian HPV ataupun HPV vaccination kepada pelajar-pelajar berumur 13 tahun sebanyak 3 dosis ataupun 3 injection. And ini merupakan satu cara kita panggil primary prevention, di mana kita boleh mengelakkan berlakunya kanser pangkal rahim pada semua murid-murid sekolah ini. Caranya adalah di mana dengan pemberian pelalian HPV ataupun HPV vaccination ini, ia akan menyebabkan tidak balas pada badan seseorang wanita atau pelajar itu untuk mengeluarkan antibodi yang tinggi, di mana dia boleh mencegah penyakit kuman HPV ini daripada menyebabkan penyakit pada pangkal rahim. Dah? Ke sekolah. Sekarang ni dah dos kedua, tinggal dos ketiga lagi. Sudah kat sekolah 3 kali. Dah. Ya, dekat sekolah. Dah? Dekat sekolah. Ya, baru dos kedua. Ya, sudah. Sudah di sekolah. Cegah penyakit kanser cervix. Itu pun nurse yang bagi tahu kat sekolah. Tahu untuk mencegah kanser cervix. Cikgu bagi tahu saya bahawa ini untuk mencegah penyakit kanser cervix. Tahu? Untuk mencegah daripada kanser cervix. Untuk mencegah penyakit kanser cervix. Ya, untuk mencegahkan penyakit kanser cervix. Untuk mencegah kanser cervix kan? Untuk mencegah kanser cervix. Tahu, nurse cakap kat sekolah dia untuk mencegah penyakit kanser cervix. So, seruan saya pada semua ibu bapa adalah untuk mereka memahami apa itu pelalian HPV ataupun HPV